10 lokaliti baharu pelepasan jamu Aedes berwolbachia. 7 konsortium hantar cadangan konsep HSR KL Singapura. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan mencari formula bagi menambah baik tata kelola Approved Permit AP dan Permit Import IP ke arah meningkatkan daya saing negara. Itu antara perkara yang dibincangkan pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi M10 yang dipengerusikan Perdana Menteri di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara itu penting kerana ia bukan sahaja memberi keuntungan kepada pengguna tetapi juga kepada pengeluar tempatan terutama dalam memastikan bekalan makanan negara sentiasa mencukupi. Beberapa perkara turut dipersetujui, antaranya setiap agensi kawal selia yang berkaitan diminta mengemukakan kaedah penambahbaikan kepada jemaah menteri bagi meningkatkan kecekapan dan ketelusan proses analisa risiko import. Pada masa sama, Ketua Audit Negara disaran untuk melaksanakan proses audit bagi sektor-sektor terpilih bagi memastikan pelaksanaan AP dan IP mencapai sasaran dan memenuhi matlamat yang ditetapkan. Selain itu, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC diarah untuk melaksanakan kajian dan penilaian terhadap tata kelola dan pengimportan barangan halal. Manakala Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC diminta mengkaji isu berkaitan kewujudan kartel dalam isu pengimportan barangan berasaskan makanan. 10 lokaliti baharu untuk pelepasan jamu Aedes berwolbachia dicadangkan bagi menangani isu itu dalam negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bagi tujuan itu dana sebanyak RM4 juta setahun diperlukan bagi menampung kos operasi tersebut. Jelas beliau, pihak berkuasa tempatan PBT akan terlibat secara langsung dalam inisiatif berkenaan dengan menjadikannya sebagai projek angkat PBT. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan yang dibacakan Menteri Kesihatan selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Kabinet menangani denggi di Putrajaya. Melepaskan nyamuk Aedes berwolbachia yang telah pun dilaksanakan di 32 lokaliti melibatkan 7 negeri bermula tahun 2019. Dari ini, sebanyak 19 lokaliti telah lengkap 2 tahun 6 minggu dan penilaian keberkesanan menunjukkan penurunan denggi 45% sehingga 100% berbanding sebelum pelepasan nyamuk berwolbachia ini. Dalam pada itu, sejumlah 123,133 kes denggi direkodkan sepanjang tahun lalu, meningkat 86.3% berbanding 66,102 kes pada 2022. Jumlah kematian akibat komplikasi demam denggi pula turut meningkat kepada 100 kes pada tahun lalu berbanding 56 kes pada 2022. Pusat Panggilan Kerajaan Malaysia MyGCC yang sebelum ini di bawah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu kini diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi. Keputusan itu diambil kerana agensi berkenaan dilihat memainkan peranan penting sebagai komunikasi pertama antara kerajaan dan rakyat bagi mendapatkan maklumat dan mengemukakan aduan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, My Digital Corporation yang sebelum ini ditempatkan di bawah Kementerian Ekonomi pula dipindahkan ke Kementerian Digital. Ada beberapa lagi agensi yang sama ada baru ataupun sedang dalam proses untuk disahkan pemindahan tersebut. Dan insya-Allah sebelum hujung bulan kita akan diterbitkan Ministerial Function Order MFO yang akan menetapkan kementerian dan juga agensi diwartakan. Itu akan menjadi direktori rasmi agensi mana berada di bawah kementerian mana. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat MyGCC di Cyberjaya. Pertubuhan bernama IPTAR, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, Finas MCMC dan My Creative Ventures kekal di bawah Kementerian Komunikasi.
Mengenai MyGCC, Fahmi berkata pusat panggilan itu menerima kira-kira 955,867 transaksi sepanjang tahun lepas menerusi pelbagai platform dengan 99.26% daripadanya dibuat melalui panggilan telefon. Kebanyakan panggilan dibuat berkaitan Kementerian Dalam Negeri dan agensi di bawahnya seperti Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara selain Jabatan Pengangkutan Jalan. Saya minta nanti pihak MyGCC untuk kaji apa yang boleh kita lakukan untuk tambah baik proses komunikasi termasuk mengadaptasi kecerdasan buatan ataupun AI untuk manfaatkan platform-platform yang bukan panggilan tapi seperti WhatsApp dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh, nama aplikasinya adalah Siti, SITI, tapi belum ada untuk WhatsApp. Jadi saya minta nanti untuk dikaji sama ada kita boleh wujudkan. Semua penggiat industri kreatif yang berstatus kontrak perlu mendapat caruman perkeso. Itu antara fokus Kementerian Komunikasi agar mereka mendapat perlindungan sewajarnya. Saya lihat ada ruang untuk saya mendapatkan sedikit pandangan daripada pihak-pihak yang mungkin terkesan. Sekarang ni banyak daripada fokus saya adalah untuk pastikan sekiranya ada kontrak, maka aspek-aspek keselamatan sosial melalui perkeso tu termasuk dalam kontrak tersebut. Khusus berkait dengan stringers, wartawan sambilan, untuk cast dan kru bagi sama ada perfilman ataupun seni persembahan. Ya. Jadi saya lihat sekarang ni banyak daripada isu kontrak yang kita teliti adalah lebih bersifat kepada isu keselamatan sosial. 7 konsortium tempatan dan antarabangsa menyerahkan cadangan konsep bagi projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR KL Singapura kepada MyHSR Corporation Sdn Bhd MyHSR Corp. Konsortium itu terdiri daripada 31 firma yang mewakili spektrum penuh projek berkenaan. Penyerahan cadangan konsep untuk projek HSR KL Singapura itu adalah sebagai maklum balas kepada permintaan maklumat RFI yang dilancarkan MyHSR Corp pada Julai 2023 dan tarikh akhir bagi penyerahan RFI adalah 15 Januari 2024. Pengerusi Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman berkata hasil daripada penilaian proses RFI akan dibentangkan kepada Kementerian Pengangkutan dan Kabinet untuk pertimbangan. MyHSR Corp melancarkan RFI bagi membolehkan sektor swasta mengemukakan secara rasmi cadangan konsep HSR berdasarkan inisiatif kerjasama perkongsian awam swasta mengikut model reka bentuk biaya bina kendali pindah DFBOT. Para hakim bebas membuat keputusan berdasarkan fakta dan undang-undang tanpa sebarang rasa gusar terhadap natijah politik atau sosial. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, berbeza dengan ahli politik, hakim tidak perlu menjawab kepada sesiapa atau diperintah oleh desakan politik atau populariti yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. A judge is meant to be an independent, constitutional arbiter of justice between the state and its subjects and vice versa, as well as between subjects inter se. His or her loyalties are apparent in a constitutionally ordained judicial oath taken to protect, preserve and defend the Federal Constitution. Tambahnya, sebarang cubaan untuk mempengaruhi mahkamah atau meruntuhkan keyakinan awam terhadap badan kehakiman adalah salah dari segi undang-undang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pembukaan Tahun Perundangan 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Peluang terbuka kepada syarikat pembekal tempatan menghasilkan rancangan lebih kreatif dan inovatif dalam usaha meningkatkan kualiti kandungan yang mendidik dan menghibur audiens di RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata 120 kategori dibuka kali ini untuk menggalakkan lebih banyak penyertaan.
kita nak apa hasil daripada mereka itu melambangkan apa negara kita sedang go through. Contohnya kita nak kandungan dan drama dan sebagainya tentang pemerkasaan wanita, tentang parilah tenaga, tentang ekonomi digital, tentang TVET dan sebagainya. Bila berkata demikian pada sesi taklimat bersama pembekal perolehan program TV RTM di Auditorium Sri Angkasa Puri. Tambah beliau, RTM turut menyediakan platform digital untuk memberi ruang kepada karya tempatan selain kelebihan kepada audiens menonton secara dalam talian. Mereka jelas tentang apa yang kita mahukan dan mereka juga mahu meningkatkan kualiti mereka. Jadi itulah sesuatu yang bagus. It's a win-win relationship dan yang paling penting adalah kita mengangkat produksi kita pada satu tahap yang sangat tinggi di mana dia akan menjadi permintaan pula di negara-negara ASEAN yang menggunakan bahasa kita. Hampir 600 wakil syarikat pembekal terlibat pada taklimat tersebut. Rata-rata menyambut baik pendekatan RTM mengadakan sesi secara terbuka seperti ini. Bila RTM nak pelakunya ada. Saya rasa especially this year dengan kemunculan Datuk Syuaimi, dia nampak lagi fresh. Dia nampak vibrant, raw. And saya kagum dengan cara pengendalian pitching hari ini, where it's more face to face, direct, confrontation, dan dijawab soalan. Basically, RTM is the one actually supporting the industry players, whether Indian or Malay or Chinese. It's the only station I've been all the while supporting to actually done a lot of improvements in the industry. But especially now, I think you can see the new era going on digital, and they want a new type of contents. Kita beralih ke situasi banjir di Pahang semakin pulih apabila hanya berbaki sebuah pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di negeri itu setakat 7 malam tadi. Menurut portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, PPS terbabit ialah Sekolah Kebangsaan SK Leban Condong yang menempatkan 103 orang penduduk, manakala PPS SK Kampung Aur yang sebelum ini menempatkan 27 penduduk terjejas telah ditutup sepenuhnya. Kesemua mereka dibenarkan kembali ke kediaman masing-masing setelah banjir surut sepenuhnya. Di Johor, penduduk terjejas berkurang kepada 165 orang. Ini menjadikan hanya 4 PPS yang masih beroperasi yang melibatkan daerah Kota Tinggi, Segamat dan Batu Pahat. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Bersua kembali. Kebebasan bersuara masih diamalkan secara sihat di Malaysia. Ini terbukti dengan pelbagai kandungan di media sosial yang bebas diterbitkan untuk mengkritik kerajaan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata kebebasan itu bagaimanapun perlu dibatasi dengan undang-undang sedia ada. Kalau kita lihat sekarang, berlaku dakwaan dalam beberapa kes yang tertentu sahaja.
kebebasan suara tetap diutamakan dan tapi ia tidak bermakna ada kebebasan untuk memfitnah, mengeluarkan tomahan yang tidak berasas dan cuba mengganggu-gugat perjalanan demokrasi dalam negara kita. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan memorandum persetujuan antara Celcom DG dengan syarikat telekomunikasi Jepun SoftBank Corp dan SC Next di Putrajaya. Dalam pada itu, Fahmi menegaskan agenda pembangunan ekonomi tetap jadi fokus dan komitmen utama kerajaan Madani. Ini dibuktikan menerusi pelaksanaan 5 dasar utama sebagai usaha mereformasi pertumbuhan negara. Beliau tidak bersetuju dengan dakwaan pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, Datuk Ambiga Srinivasan, kononnya kerajaan hanya memberi tumpuan kepada usaha membentras rasuah. Beliau terlepas pandang 5 dasar yang cukup besar dan game changer. Saya sarankan beliau untuk meneliti semula kelima-lima dasar ini kerana ia menunjukkan dan membuktikan bahawa kerajaan ini mempunyai satu pandangan yang cukup jauh dan satu usaha reformasi yang besar-besaran, bukan hanya dalam isu membantras rasuah tapi juga ikhtiar kerajaan untuk sebagai contoh 2 Januari yang lalu kita telah lancarkan sistem padu yang sebelum ini merupakan satu kekangan untuk kita mengatur dasar berasaskan data dan juga bukti. Tahun lepas, 5 dasar utama dilancarkan kerajaan, antaranya Dasar Ekonomi Madani, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara. Surat tawaran menunaikan ibadat haji bagi musim 1445-2024 sedang dalam proses penilaian terakhir dan akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat. Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, TH sedang dalam proses terakhir sebelum mengumumkannya kepada mereka yang layak. Mengenai kos haji pula, Datuk Syed Saleh mengakui akan berlaku kenaikan dengan memaklumkan perkara itu di luar kawalan TH. Ia didorong pelbagai aspek, terutama inflasi dengan pelaksanaan cukai nilai tambah VAT di Arab Saudi dan pergerakan mata wang asing. Sementara itu, beliau turut memaklumkan 25 syarikat pelancongan tempatan yang diberi lesen pengelola jemaah haji PJH akan meneruskan tawaran pakej rahmah untuk jemaah. Pihak tabung haji telah pun meminta supaya semua PJH mengadakan pakej rahmah seperti tahun lepas dan alhamdulillah mereka semua menyambut baik akan usaha ini dan mereka semua akan mengadakan pakej rahmah seperti tahun lepas di mana harga pakejnya ialah di bawah RM50,000. Tambahnya kadar itu adalah munasabah mengambil kira kos haji semasa yang terus meningkat. Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan 2024 di Kuala Lumpur. Sebanyak 57.5 juta ringgit disasarkan Fama bagi program jualan agro madani 2024 yang bakal diadakan di 5,000 lokasi seluruh negara tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasinya Abdul Rahman Mahmud berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat membabitkan 7.2 juta isi rumah dengan nilai penjimatan dianggarkan 17.25 juta ringgit. Sayur, mi kuning dan juga 12 Tahun lalu, program jualan agro madani catat nilai jualan melebihi sasaran iaitu 90.8 juta ringgit. Melibatkan ciri-ciri kesihatan. Lama ni dia jimat, tapi kita nak jimat dan sihat. Sebab kita nak ubah budaya pemakanan di negara ni supaya rakyat dari peringkat kanak-kanak lagi
dah membiasakan diri ke arah budaya makanan yang sihat. Baik, berita perdana kita akan teruskan dengan Stadium RTM. Dan malam ini kita bersama Otto Othman. Silakan.